Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنى بسنته ومن اهتدى بهداه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Al-Fadil Tuan Imam, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di atas segala limpah rahmat kurnia yang kita terima pada setiap waktu, setiap masa, setiap detik dan setiap saat. Semoga dengan kita bersyukur itu Allah akan tambah lagi macam-macam nikmat yang kita perlu sejak semasa kita berada di dunia ini sampailah kita berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Kedua, marilah kita sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita sempat solat subuh berjemaah. Semoga solat kita dan semua amal baik kita Allah terima dengan sepenuhnya dan kita mohon kepadanya supaya mengampun semua silap salah kita yang telah kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Kita tahu atau dalam kealpaan atau kelupaan, sama ada kecil atau besar, sikit atau banyak, yang dilakukan pada waktu siang atau malam. Juga kita mohon untuk kedua ibu bapa kita, datuk-datuk dan nenek-nenek kita, dan kepada pasangan kita, pasangan-pasangan kita, kedua ibu bapa mereka, untuk anak-anak dan keturunan kita, zuriat kita, adik-beradik dan juga sahabat handai kita, mak saudara, pak saudara kita dan semua keluarga mereka, guru-guru kita, sahabat handai kita dan siapa sahaja yang berbuat baik kepada kita, dan begitu juga kita mohon keampunan kepada orang yang kita lakukan kesalahan terhadap mereka. Dan seterusnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampun seluruh umat Islam, sama ada yang telah pergi ataupun yang masih berada di dunia ini. Dan semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh umat manusia supaya kembali kepada agamanya Islam yang mulia yang dapat membawa mereka bahagia dunia dan akhirat. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih kepada semua pengurusi ahli jawatan kuasa yang telah memberi peluang ini kepada saya untuk berkongsi pada waktu subuh pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini kita akan tengok kembali apa yang kita telah tahu, iaitu husnul khatimah. Tuan-tuan sekalian, kita sering berdoa di dalam doa kita. Kita senantiasa memohon kepada Allah supaya kita diberi husnul khatimah. Dan pada waktu yang sama kita memohon darinya agar kita dihindarkan dari su'ul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Husnul khatimah adalah menjadi cita-cita kepada semua orang. Semua orang Islam. Hatta orang bukan Islam pun nak husnul khatimah. Dan
Sebagaimana setiap orang nak hidup bahagia di dunia ini. Tak kira siapa dia. Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Semua orang nak bahagia. Semua orang tidak mahu susah, apalagi menerima kecelakaan. Hal yang sama, kita dalam hidup ini, kita juga memohon kepada Allah, walau sebahagia mana pun mencapai kebahagiaan di dunia ini, namun kita tetap berdoa untuk mendapat husnul khatimah dan dihindari daripada su'ul khatimah. Husnul khatimah bermaksud ialah penghujung kehidupan yang baik. Iaitu setelah kita dapat menjauhi segala apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan dosa-dosa yang dilakukan, sama ada kecil atau besar, sama ada kita menyadari pun atau tidak. Begitu juga kita menghampirkan diri, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan ketaatan dan juga kebaikan-kebaikan, sama ada untuk diri kita sendiri, termasuk juga kebaikan mendapat rahmat itu dilakukan kepada masyarakat. Dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'malahu." Lalu maksudnya, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kebaikan kepada hambanya, Allah akan lantik hambanya itu. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluh?" Bagaimana Allah akan melantik hambanya itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih." Allah akan memberi taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh sebelum beliau meninggal dunia. Tuan-tuan, Allah akan jadikan seseorang yang akan diberi husnul khatimah itu ialah dengan melakukan amal soleh penghujung kehidupan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan setiap orang itu adalah berakhir dengan yang terakhir, disudahi dengan yang terakhir. Kita boleh tengok hadis ini, Rasulullah sebut mana-mana orang yang hidup di dunia ini macam mana di akhir hayatnya amalan yang telah dilakukan. Adakah baik? Alhamdulillah. Ataupun sebaliknya, wala'iyadzubillah. Innamal a'malu bil khawatim. Tanda orang yang baik ialah amalan dia di akhir hayat adalah amalan-amalan yang baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang golongan yang melakukan amal soleh, dan amal soleh itu adalah tanda orang-orang yang baik. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberi kegembiraan kepada orang yang Allah taufik untuk melakukan amal soleh dengan memberi keredaannya dan mendapat penghormatan darinya sebagai limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata,
Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka terus beristiqamah di atas ucapan dan pegangan keyakinan itu. Maka ketika mereka akan datang kematian dalam keadaan nazak, para malaikat turun tali menali untuk menemani mereka dan memberi ketenangan dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, bimbang dan jangan duka cita. Wa abshiru bil jannah, dan terimalah perkhabaran gembira dengan syurga yang telah dijanjikan. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dulu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah para malaikat ini akan menemani kamu, wali kamu, kawan kamu, teman kamu, pembimbing kamu dan guide kamu di dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di akhirat nanti apabila kamu masuk ke syurga, apa saja yang kamu ingini akan sampai kepada kamu. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kamu apa yang kamu sebut, apa yang kamu sebut saja tetap dia akan sampai kepada kamu. Allahu Akbar. Ini adalah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, yang diberikan kepada orang yang husnul khatimah. Ketika sesaat dia diambang kematian, di dalam keadaan muhtadar, yaitu nyawanya dihalkum. Pada ketika itu dia akan nampak semuanya. Nampak syurga, nampak neraka. Nampak kebaikan, lihat keburukan. Nampak kebagusan dan nampak kejelekan. Apa-apa sahaja. Pada ketika itu, seseorang itu tidak lagi diterima taubatnya, walaupun dia telah tahu apa-apa yang akan berlaku. Namun bagi orang yang beriman, orang yang telah mendapat ganjaran daripada Allah, kegembiraan daripada Allah, dia terus akan dapat sebelum dia meninggal dunia ini. Dalam keadaan suasana yang begitu, maka para malaikat datang menemuinya dan memberi ketenangan supaya jangan takut dan jangan bimbang. Tuan-tuan, keadaan yang paling takut dan paling bimbang ialah ketika seseorang akan meninggal dunia. Takut. Takut, kenapa takut? Dia tidak tahu apa yang akan berlaku di depan. Takut untuk menghadapi hari muka. Dan begitulah juga dia mungkin akan duka cita dengan apa yang telah dilakukan atau kesilapan yang telah dikerjakan di dunia ini. Atau dia duka cita kerana sedikit amalan baik yang telah dilakukan. Atau dia duka cita dan menyesal kerana tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi kalau dia sekiranya seseorang itu akan takut kalau keburukannya lebih banyak. Namun para orang yang beriman, orang yang diberi ganjaran yang baik, diberi kegembiraan ini, dia ditenangkan oleh para malaikat. Alla takhafu, jangan bimbang. Wala tahzanu, jangan duka cita. Mungkin kamu, seseorang itu akan duka cita apabila meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya masih kecil, perlu diberi perhatian, belayan, kasih sayang, bimbingan. Mungkin duka cita. Dia tak sempat untuk meneruskan khidmatnya, tugasnya dan tanggungjawabnya. Mungkin duka cita dengan apa-apa sahaja. Tetapi para malaikat kata, jangan takut, jangan duka cita. Sebab apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami teman kamu. Para malaikat meneman manusia, meneman orang yang diberi kegembiraan itu ketika hampir meninggal dunia ini. Di dunia juga sekarang ini para malaikat menemani kita. Dan dalam kubur juga dia menemani orang yang beriman, dan di akhirat juga dia menemani dan memandu untuk menuju ke syurga. Dan apabila kamu masuk ke syurga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam syurga apa sahaja yang kamu ingini akan ada di depan kamu. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu juga
akan sampai kepada kamu apa sahaja yang kamu sebut. Sebut saja sampai. Apa saja kamu ingini akan tersedia di hadapan kamu. Itulah syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, begitu indah, begitu besar keyakinan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan kita menuju ke akhirat ini. Ini adalah tanda golongan orang yang beriman, orang yang diberi gambaran kegembiraan ini ialah orang yang husnul khatimah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah cinta untuk berjumpa dengannya. Sesiapa yang tidak mahu berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak mahu berjumpa dengannya. Tuan-tuan, ini adalah gambaran-gambaran yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidup seseorang yang akan menempuh mati dan seterusnya menuju ke akhirat. Tuan-tuan, kubur Rasulullah sebut awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah satu persinggahan di antara persinggahan-persinggahan untuk menuju ke akhirat. Kubur yang pertama, sekiranya lepas selamat di kubur ini, akan selamatlah seterusnya dalam perjalanannya yang seterusnya. Kalau sangkut di sini, akan sangkut habis. Tuan-tuan, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga, apabila mendengar atau menyebut tentang syurga, tentang neraka, dia tidak menangis. Namun apabila sebut tentang kubur, beliau menangis terisak-isak sehingga air matanya bercucuran dan membasahi janggut beliau. Ini menunjukkan bahawa sakit, takut, gerun. Orang bertanya, kenapa apabila sebut syurga dan neraka tidak menangis? Sedangkan neraka itu dahsyat, surga itu pun satu idaman yang ingin dicapai dengan segala usaha, namun segala usaha tidak menentukan lagi dapat syurga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada para sahabat, mohonlah dengan Allah syurga, kerana kamu tidak akan dapat memasuki syurga dengan amalan kamu. Lantas sahabat bertanya, walaupun engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, walaupun saya tidak akan dapat memasuki syurga dengan amalan yang saya lakukan, tetapi saya akan masuk syurga dengan limpah rahmat, kurnia dan kasih sayang Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat masuk syurga dengan amalan yang dilakukan, apalagi orang lain. Kerana itu, dalam menuju akhirat, di depan kita ada dua, syurga atau sebaliknya neraka, wala'iyazbillah, na'udzubillah minan nar. Namun kita tempuhi kubur. Karena itu Sayyidina Utsman berkata, aku takut di sini. Andai kata aku tak terlepas ini, tidak akan terlepas di tempat-tempat lain dalam perjalanan seterusnya menuju ke akhirat. Maka tuan-tuan, mohonlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau kita diberi khabar gembira seperti ayat yang sama-sama kita dengar tadi, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, dalam hubungan ini, dalam husnul khatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi tanda-tanda orang yang husnul khatimah. Kita boleh sama-sama perhatikan, apakah kita jumpa orang-orang husnul khatimah dan kita berdoa begitu, dan adakah kita termasuk orang dapat tanda-tanda husnul khatimah, kita berdoa gitulah yang kita harapkan.
Tuan-tuan, di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah seseorang itu dapat mengucap sebelum meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Sesiapa ucapan yang terakhir sebelum meninggal dunia, la ilaha illallah, dijamin untuk masuk ke syurga. Tuan-tuan, kita doa kepada Allah supaya kita dapat mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat taqwa ini, kalimat as-sabit, kalimat janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita tuturkan, ucapkan dengan penuh pengertian dan kepahaman dan tahu tanggungjawab dan tuntutan supaya kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan dua kalimah syahadah ini atau syahadah ini bukan semestinya ucap terus mati, tak. Tetapi seseorang itu ucap kalimah itu dan dia tak cakap dah ucapan-ucapan lain. Mungkin seseorang itu hidupnya lama dalam keadaan koma. Sebelum dia koma tadi, dia ucap la ilaha illallah. Itulah ucapan terakhir. Selepas itu tak ucap lagi dia. Maka diharapkan itulah ucapan terakhir yang membawa mendapat tanda husnul khatimah dan mendapat syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tandanya ialah apabila seseorang meninggal dunia itu, mana itu berpeluh dahinya. Rasul jabid, berpeluh dahinya. Mungkin tuan-tuan pernah tengok orang yang meninggal dahinya berpeluh. Dan tidak semua orang berpeluh. Ini adalah salah satu tanda. Tadi tanda yang tadi, ini tanda yang kedua. Dan tidak semestinya orang itu dua-dua tanda, tak. Mungkin satu saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'min bi'irqil jabin. Seorang mukmin itu mati dengan berpeluh. Kenapa dia berpeluh? Wallahu alam. Namun ada disebut di dalam sebahagian hadis. Dia berpeluh kerana dia sangat malu kepada Allah ketika nyawanya hampir dalam keadaan ihtidar atau nyawa di halqum, memandang apa disebut. Kerana dia tengok ada dosa-dosa yang dia tak sedar dia lakukan, masih sisa dan terbaki. Lalu dia sangat malu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga malunya tadi menyebabkan dia berpeluh. Kerana itu tuan-tuan, kita juga apabila tersangat malu akan berpeluh. Ketiga, mati pada malam atau meninggal pada siang hari Jumaat juga adalah di antara tanda husnul khatimah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ah au lailatal jumu'ah illa waqahu Allah min fitnatil qabr." Mana-mana orang Islam yang meninggal pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkannya daripada fitnatul qabr. Fitnah atau seksa kubur. Alhamdulillah. Ini janji Allah. Karena itu tuan-tuan doa supaya kita selamat daripada fitnatul qabr, azab kubur, seksa kubur, pertanyaan di dalam kubur. Begitulah juga seterusnya orang yang meninggal dalam medan peperangan. Medan peperangan untuk menegakkan agama Allah. Orang mati dalam peperangan ni ramai. Tetapi mati dalam menegak agama Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tahu kepada kita mereka adalah orang yang selamat daripada orang yang dapat tanda husnul khatimah. Malah orang yang mati dalam menegakkan agama Allah di medan peperangan disebut sebagai mati syahid.
Dan orang yang mati syahid, sebelum darahnya yang keluar dari badannya, tubuhnya, sebelum jatuh ke tanah, Allah mengampun segala dosanya. Semua dosanya, kecuali hutang. Dan dia akan memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Begitulah juga dia bercita-cita untuk kembali ke dunia semula, untuk berperang lagi dan untuk mati lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan kalimahnya. Begitu juga atau orang mati dalam bersiap sedia dalam peperangan di jalan Allah. Begitu juga mati kerana taun atau mati kerana sakit dalaman, sakit batin atau sakit perut, sakit dada atau mati lemas. Juga mereka adalah syahid, yaitu syahid kecil. Dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya sahabat, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Berapa ramai kamu bilang orang syahid di kalangan kamu? Lalu para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid." Orang syahid di kalangan yang kami pahami adalah orang yang mati berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna syuhada ummati la qalilun." Kalau begitu, umat aku yang mati syahid sedikit. Kalau orang berperang saja di medan perang untuk menegakkan agama Allah, kamu kata itu saja yang syahid, maka tak ramai umatku yang mati syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kalau begitu siapa lagi orang yang syahid?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan, "Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid." Sesiapa yang terbunuh mati dalam peperangan menegakkan kalimah Allah di medan perang, dia mati syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati berada di jalan Allah, maka dia mati syahid. Di jalan Allah ni lebih besar daripada mati dalam peperangan. Mana-mana orang yang melakukan kerja-kerja fi sabilillah, belajar menuntut ilmu, melakukan semua pekerja untuk mencapai redha Allah, termasuk mencari rezeki, semuanya itu fi sabilillah, fahuwa syahid. Wa man mata fit ta'un, siapa mati kerana serangan penyakit ta'un, syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid, siapa mati kerana sakit perut, sakit dalam perut, sakit dalam anggota badan, syahid. Dan siapa yang mati lemas juga mati syahid. Tuan-tuan, sekarang dan dulu ramai orang yang meninggal dunia kerana sakit dalam. Sakit dalam, termasuk sakit perut, sakit jantung, sakit buah pinggang, semuanya ini adalah sakit dalam. Maka orang yang meninggal dunia kerana sakit-sakit itu adalah diberi ganjaran syahid walaupun syahid kecil. Orang yang mati syahid di dalam medan peperangan untuk menegakkan agama Allah itu syahidul ma'rakah, syahid peperangan, syahid besar katanya. Begitulah juga tandanya orang yang mati kerana ditimpa satu runtuhan rumah, ditimpa dari apa-apa yang keras daripada atas, ditimpa buah kelapa, ditimpa batang kayu, pokok kayu, kerana runtuhan rumah atau apa saja, maka mati itu adalah tanda husnul khatimah. Ini disebutkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, sambung pada hadis yang tadi. Asy-syuhada'u khamsah, al-mabtun, al-mat'un, al-mabtun, al-gharq, wa sahibul hadmi, wasyahidu fi sabilillah. Syuhada itu ada 5 dan disebut dalam hadis yang lain, iaitulah orang yang terkena taun, orang yang sakit dalam mati sakit kerana sakit dalam perut, dan orang karam, orang mati lemas di laut atau di sungai, pokoknya mati lemas, dan orang yang ditimpa apa-apa yang datang dari atas.
Begitulah juga orang yang mati dalam peperangan di jalan Allah. Begitu juga di antara tanda husnul khatimah, orang yang mati kebakaran. Mati dengan sebab terbakar. Tuan-tuan, kita sering dengar orang mati dengan terbakar. Terbakar dalam rumah, terbakar di mana-mana saja. Mati dia, meninggal dia. Begitulah juga sakit di lambung. Tak boleh tidur, sakit lambung. Maka itu juga adalah tanda husnul khatimah. Seterusnya, antara tandanya lagi ialah orang yang mati kerana mempertahankan hartanya yang ingin dicerobohi. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mempertahankan harta bendanya kerana pencerobohan orang lain, dengan pertahanan itu dia telah meninggal dunia, mati dibunuh orang, syahid dia. Tanda husnul khatimah. Hal yang serupa orang yang mati kerana mempertahankan agamanya, orang yang mati kerana mempertahankan kehormatannya juga adalah tergolong di kalangan tanda-tanda husnul khatimah. Seterusnya ialah mereka yang meninggal dunia kerana ribat fisabilillah, menjaga sempadan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk pihak keselamatan yang menjaga di sempadan atau menjaga di dalam masyarakat, bandar, kampung, desa, negara. Berjaga malam, berjaga siang, yang ada di darat, di laut dan di udara. Mereka ini adalah disebut ribat, orang yang mempertahankan negara, menjaga negara. Kalau sekiranya mereka menjaga negara untuk mencapai redha Allah, untuk mencapai keredaan Allah, untuk mendapat ganjaran daripada Allah, di samping kerja mereka yang ditugaskan, maka kalau mereka meninggal dalam keadaan bertugas itu, maka mereka juga adalah di antara orang yang dapat tanda husnul khatimah. Dan seterusnya ialah mereka meninggal dunia sebaik sahaja melakukan amal soleh. Ada orang yang lepas solat meninggal dia. Ada orang yang puasa, sedang puasa meninggal dia. Ada orang yang nak pergi mengerjakan haji meninggal dia. Tak kerja haji sampai saja meninggal dia. Ada orang yang lepas beri sedekah meninggal dia. Pokoknya siapa sahaja yang melakukan amal soleh atau bersedia untuk melakukan amal soleh meninggal dia. Selepas saja melakukan amal soleh, meninggal dia. Maka itu adalah tanda husnul khatimah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dan khusus untuk kaum muslimat wanita, Allah beri tanda husnul khatimah adalah orang yang mati dalam keadaan mengandung. Mengandung anak, meninggal, tak sempat melahirkan anak. Atau melahirkan anak, mati kerana melahirkan anak, meninggal dia, tanda husnul khatimah. Atau dia mati ketika masih lagi dalam iddah nifas, itu adalah mati kerana beranak, dan itu adalah tanda husnul khatimah. Tuan-tuan, sangat banyak tanda-tanda husnul khatimah. Kerana itu kita boleh tengok sahabat handai kita, keluarga kita, siapa sahaja yang meninggal, adakah mereka mempunyai tanda-tanda itu? Kalau ada tanda, syukur, alhamdulillah, syukur. Kalau tak ada pun, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita tak tahu dia ada tanda. Wallahu alam. Karena itu kita, walaupun kita tak tengok orang kata ada tanda-tanda tadi, tetapi kita jangan kata orang tu tak baik, sebab kita tidak tahu. Mungkin dia bertobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya tak tahu. Karena itu adab kita sebagai seorang muslim ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengatakan seseorang itu masuk surga atau masuk ke neraka, kecuali orang yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kalau Rasul Allah sebut, kita sebut. Allah tak sebut, kita tak sebut. Rasulullah sebut, kita sebut. Rasulullah tak sebut, kita tak sebut. Kita jaga. Walaupun begitu, kita mengharapkan, sentiasa berdoa, sentiasa memohon kepada Allah
supaya semua orang-orang yang baik-baik itu akan diterima oleh Allah dan menjadi ahli syurga. Dan kepada mereka yang tidak melakukan amalan yang baik, banyak melakukan kesilapan, kita memohon kepada Allah supaya mengampunkan mereka. Itu yang diajar kepada kita. Tuan-tuan sekalian, apakah faktor-faktor yang boleh atau yang mendorong seseorang itu melakukan amal soleh sehingga mendapat husnul khatimah? Pertama, tuan-tuan, ialah taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dan pastikan tauhid, i'tiqad, akidah kita, pegangan kita betul sebagaimana yang telah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan bersegera untuk bertaubat terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sama ada kita lakukan perkara yang kecil ataupun yang besar, sama ada kita sedar ataupun tidak, apalagi dosa-dosa besar. Dan kita tahu dosa-dosa besar itu adalah dosa yang sangat perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara dosa-dosa besar yang telah disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah seperti asyirku billah, syirik terhadap Allah, membunuh orang. Begitulah juga as-sihru, sihir, melakukan sihir atau perbuatan sihir. Begitulah juga membunuh anak-anak. Begitulah juga judi, arak dan riba. Ini adalah dosa-dosa besar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan perlu kita memohon kepada Allah dan bertaubat kepadanya terhadap kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam hidup kita. Begitulah juga tuan-tuan, untuk mendapat husnul khatimah, kita hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh supaya kita diwafatkan atau dimatikan oleh Allah dengan iman dan takwa, sebagaimana doa yang sering kita baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Seterusnya, setiap orang itu hendaklah dia berusaha dengan sedaya upayanya, dengan kekuatannya untuk mengislahkan diri dia zahir dan batin, dan untuk memperbaiki amalannya zahir dan batin. Dan hendaklah dia mempunyai niat dan qasad, azam yang sungguh-sungguh untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya untuk mendapat keredaan Allah. Seterusnya, hendaklah dia istiqamah di atas jalan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpandukan kitab dan sunnahnya. Selain daripada itu, hendaklah juga kita sentiasa baik sangka terhadap Allah. Jangan buruk sangka. Kita hendaklah letak Allah senantiasa sayang kita. Allah senantiasa memberi segala nikmat yang kita mahu, dan Allah tidak akan mensia-siakan kita. Dan Allah sangat suka orang yang bertaubat. Allah sangat suka orang yang kembali. Maka kita meletakkan baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga hendaklah kita berusaha untuk mencapai tingkatan takwa yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati sebagai seorang muslim. Kita dipesan oleh Allah. Allah pesan. Apabila Allah pesan, tentu perkara itu sangat penting. Dan antara pesanan Allah, hendaklah kita bertakwa dengan sesungguhnya, dan kita perlu mohon dengan Allah istiqamah, dan kita mohon dengan Allah supaya Allah ambil, panggil, dan kepulangan kita sebagai seorang muslim. Seterusnya adalah as-sidq, benar kita dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kamu jadi orang yang sadiqin, orang yang benar. Benar segala apa yang disampaikan oleh Allah,
dan kita bercakap benar, berbuat benar, dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan bohong. Dan terakhir adalah at-taubah, taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu semua, wahai orang mukmin, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bertaubat itu kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak perkongsian yang dapat kita bersama pada pagi yang mulia ini. Semoga kita semua adalah di antara orang yang diberi husnul khatimah dan orang yang diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah daripada terjadi atau terjumus dalam su'ul khatimah. Dan tuan-tuan, marilah sama-sama kita menyebut doa selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dan kita juga berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsi pada pagi yang mulia ini, yang baik dari Allah. Kalau ada salah silap, itu saya, daripada saya dan kelemahan saya, dan saya memohon dengan Allah kemaafan, dan kemudian saya memohon kemaafan daripada tuan-tuan. Terima kasih di atas pula yang telah diberikan kepada pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa, imam, dan pada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam yang telah mengatur perjumpaan kita pada pagi ini. Walakum jazilus syukri wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.